Apakah hukum dengan pembinaan replika dinosaur di Tasik? Minta penjelasan. Asal kita semua tahu bahawasanya Islam ini dia tidak menggalakkan ataupun tak larang membina ataupun musawwir, taswir. Asyaddan nas azaban al-musawwirun. Inna asyaddan nas azaban al-musawwirin. Sedahsyat-dahsyat orang yang kena azab ialah golongan orang-orang yang buat taswir. Taswir ni sama ada dia ukir ataupun dia lukis. Para ulama bincang kenapa hal itu dilarang. Di kalangan mereka berpendapat hanya kerana benda tu tak boleh. Di kalangan mereka berpendapat kerana perkara itu boleh membawa kepada unsur keberhalaan yang ditentang oleh agama. Di kalangan mereka berpendapat disebabkan kerana ia menandingi ciptaan Allah. Tapi Ibnu Abbas dia dalam riwayat dia kata kalau ni lukis pokok, tapi kalau pokok pun ciptaan Allah juga. Jadi sukar kalau itu nak dijadikan illah. Lukis pokok boleh, lukis matahari. Matahari ciptaan Allah lebih hebat lagi daripada kuda, daripada apa lagi. Langit lagi hebat. Lukis langit, bintang-bintang, semua kata boleh. Kalau nak menandingi ciptaan Allah, itu lebih lagi. Antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Adakah kamu yang lebih hebat ciptaannya ataupun langit yang dibina? Jadi ini menimbulkan perbincangan di kalangan para fuqaha. Dalam masa yang sama, ada tak binatang ataupun benda yang dibuat patung pada zaman Nabi yang Nabi tak larang? Ada yang kita tahu bahawasanya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud apabila Nabi SAW dapati Aisyah radhiyallahu anha, dia bermain dengan kawan-kawan dia. Masa tu Aisyah umur dah belasan tahun. Dan sebahagian menunjukkan peristiwa tu dah lewat, mungkin selepas perang Tabuk. Jadi Aisyah dah berbelas tahun, 17 tahun. Ada permainan dengan Aisyah. Nabi tengok permainan, Nabi kata, ma hadzal ladzi wastahun, benda apa ni? Aisyah kata apa? Faras, kuda. Ini syamin kuda. Maladhi alaihi, benda apa di atas kuda ni? Nabi tanya. Aisyah kata janahan, dua sayap. Nabi kata faras lahu janahan, kuda ada sayap. Nabi tanya Aisyah. Aisyah kata amma sami'ta anna li Sulaiman khailan laha ajnihah. Kamu tak pernah dengar ke Nabi Sulaiman kan ada kuda yang banyak sayap? Aisyah kata kat Nabi. Kata Aisyah, fadhahika Rasulullah, Rasul gelak. Hatta ra'aitu nawajidahu, sehingga aku nampak geraham Nabi. Ada beberapa perkara dalam hadis ni. Yang pertama, statement Aisyah kata Sulaiman ada kuda, ada sayap tu betul. Sekarang kan budak-budak minat apa? Apa yang ada sayap? Unicorn.
Tapi dia tak kata ada tanduk tu. Tapi pasal Nabi ketawa, Nabi tak kata tak, Aisyah itu tak benar. Tak mungkin kita kata sebenarnya tak benar saja, Nabi biar pergi can Aisyah merepek. No. Nabi tak, dia tak boleh. Ini di bawah bab iqrar. Nabi dia tak akan mengakui benda yang salah. Tak mungkin benda tu tak betul. Nabi boleh kata tapi tak betul, pergi kat dia. Kita mungkin betul ke tadi? Tak betul. Habis tu awak tak bantah. Aku malas dengan dia. Kita mungkin. Nabi tak boleh. Nabi qaulan, fi'lan, taqriran, perkataan, perbuatan, pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi isu yang timbul lagi ialah bagaimana Nabi membenarkan Aisyah ada patung. Sedangkan banyak hadis larang ada patung. Maka kesimpulan yang boleh kita buat, bukan cakap pertama, agama tak benarkan ada apa-apa patung yang boleh membawa kepada membesarkan, menghormati, mensucikan, mengagungkan. Apa saja buat patung jenis itu dilarang. Buat patung pemimpin ke, buat patung ahli sukan ke, buat patung dalam bentuk respect, dalam bentuk membesarkan, mengenang ketokohannya, dilarang. Bahkan Nabi kata ulaika, mereka itu adalah syirarul khalq 'inda Allah, hamba-hamba Allah yang jahat yang buat. Kedua, ada patung ataupun lukisan yang tidak bertujuan membesarkan tapi bertujuan permainan. Tak kira lah mainan orang tua kanak-kanak, ataupun tujuan pendidikan, buat untuk pendidikan, atau tujuan perubatan, macam doktor kan dia ada semua patung dia tu, ataupun tujuan penyiasatan, polis bahagian jenayah investigation, dia buat berbagai dimensi patung orang tu nak tengok kan. Apa saja yang mempunyai tujuan pendidikan, permainan yang tidak dibesarkan, satgi orang lempar tauk ke tanah, satgi pijak, satgi picit, yang ni termasuk di dalam keizinan berdasarkan hadis tu. Ketiga ialah jika tidak ada apa, kalau boleh satu orang elak daripada patung, kerana dibimbangi, kerana sebahagian ulama larang terus patung apa pun. Jadi itu lebih baik jika kita dapat elak. Tapi jika ada patung dengan tujuan permainan kanak-kanak, kawan tua ke, untuk pendidikan dan seumpamanya, yang tidak bertujuan untuk tujuan membesar dan mengagungkan, hanya sekadar tujuan benda tu pula pijak, patah, ni orang taklah kata kagum, angkat, dia pegang, hormat, dia diizinkan seperti mana yang disebut dalam Sahihul Kamil dan seumpamanya. Patung hak dinosaur tu saya tak tahu, tuan-tuan agungkan ke, tuan-tuan apa? Ke permainan ke? Fikir sendirilah.